Okey, kita dah record. Okey semua, so hari ni kita akan mulakan kelas kita yang pertama untuk sesi ni. Untuk tajuk yang pertama, topik yang pertama, walaupun topik yang pertama tapi kita nak tengok ada tak yang ada masalah. Ada tak yang ada masalah? Sebab topik yang pertama ni topik paling senang. Awak lagi 2 minggu akan masuk sekolah. So topik ni awak akan belajar. Topik ni awak akan belajar. Tahun 4 dan juga tahun 5, tahun 6 dia terus shoot ke topik yang lain terus. Alright. Kita tengok nota kita terlebih dahulu. Okey, cikgu akan kongsikan nota. Nampak tak skrin cikgu? Nampak semua? Nampak. Nampak. Awak jangan takut. On saja mic. On saja mic. Kalau rasa macam nak bercakap, on saja mic. Jangan risau. Jangan takut-takut. Okey, so topik yang pertama kita akan belajar adalah topik nombor bulat, whole number. Memandangkan dalam kelas ni ada murid DLP sekali. Ada murid perdana, ada murid DLP. So cikgu akan guna mix dua bahasa. Cikgu akan guna dua bahasa. So kadang-kadang cikgu akan cakap bahasa Melayu, kadang-kadang cikgu akan cakap bahasa Inggeris kalau ada terms-terms yang perlu cikgu sebut. Alright. Okey. Okey, untuk kemahiran yang pertama dalam topik nombor bulat, kita akan belajar macam mana nak sebut nombor. Kemahiran macam mana nak sebut nombor. Bila kita pandai sebut nombor, of course lah kita akan pandai tulis dalam perkataan. Tapi nak pandai tulis, kena pandai mengeja lah. Kena pandai mengeja. Ada tak kat sini yang belum pandai mengeja? Ada tak? Dah tahun 3, 4, 5 mesti pandai mengeja punya. Unless kalau awak tahun 1, tahun 2. Sebab tu cikgu tak ambil tahun 1, tahun 2. Tahun 1, tahun 2 kalau mak ayah tanya boleh tak hantar tuition? Tak boleh. Balik duduk rumah, belajar membaca bagi pandai dulu, and then mengira bagi pandai sikit dulu. Supaya senang. Supaya senang sikit. Alright semua. So kita tengok kemahiran untuk menyebut nombor. How to say a number. And then macam mana nak tulis nombor dalam perkataan. How you gonna write the number in sentence. Okay. First sekali konsep dia. Awak kena tahu susunan mengikut tertib nilai tempat dia. Susunan nilai tempat. Sekejap. Kenapa bahasa Inggeris Sekejap, kita tengok dulu. Okay, dia punya ni cikgu letak dalam bahasa Inggeris. Tak apa, nanti cikgu akan tukar dalam bahasa Melayu. Cikgu pun lupa. Okay, first sekali konsep dia awak mesti kena tahu dia punya nilai tempat. Place value Place value ni merupakan nilai tempat, susunan nilai tempat. Okay, cikgu akan letakkan dekat sini. Okay, nilai tempat. Place value ni adalah nilai tempat. Okay, untuk pengetahuan awak, nombor semua, macam nombor-nombor yang awak selalu nampak, 123. Okay, yang ni macam mana nak sebut? 45. 45. Okay, ni? 73. 73. Ini? 25. 251. 251 ataupun 251. Okey, semua nombor ni sebenarnya dia ada nilai tempat dia yang tersendiri. Dia ada nilai tempat yang tersendiri. Okey, first kali nilai tempat dia, place value apa yang ada? Nilai tempat apa? Bermula daripada kanan. Nilai tempat dia. Nilai tempat yang pertama kita namakan dia sebagai once ataupun rumah sah. Yang pertama kita ada rumah sah. Dia bermula start daripada kanan. Okey, yang kedua, rumah apa kita ada? Puluh. Okey, lepas sah kita ada tens ataupun puluh. Ni puluh puluh. Okey, selepas puluh kita ada apa? Hundreds. Kita ada rumah hundred ataupun ratus. Okey, ini basic dia. Ini adalah dia punya basic dia. Okey, sekarang andai kata kalau cikgu tulis macam ni, 3, 2, 1. Okey, 1 ni adalah rumah puluh. 1 ni adalah rumah sah. 2 adalah rumah puluh. 3 adalah rumah ratus. So, cara nak sebut dia, tengok cara nak sebut dia, kita akan sebut nombor dan juga rumah dia. 300, 321. Sa kita tak akan sebut. Sa kita tak akan sebut. Tak ada orang sebut 321 sa, tak ada. Semua orang akan sebut 321. Baca angka berserta dengan dia punya nilai tempat. Kalau murid DLP 320. Jangan sebut 210. 300 to 101. Tak ada. Orang tak ada sebut 210. Untuk murid DLP, kalau untuk rumah puluh dia akan sebut 20, 30, 40, 50.
Okay, 321. Kalau murid biasa senang, 321. Okay, itu untuk contoh yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Padam. Okay, ingat ini adalah dia punya nilai tempat. Sa, puluh, ratus, ones, tens dan juga hundreds. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, ini kalau dah panjang. Kalau lepas daripada hundred, kita ada thousands. Kita ada thousand. Ini sa tadi. Ini sa. And then ini puluh. Nanti cikgu akan tukar nota ni kepada bahasa Melayu. Cikgu rasa cikgu tersilap ambil nota. Okay. Ni ratus. Ini ribu. Okay. Thousand adalah ribu. Okay. Selepas thousand, kita ada apa? 10,000. 10,000 ataupun puluh ribu. Puri. Puri itu maksudnya 10,000. And then kita ada apa lagi? Next. 100,000. 100,000. Ratus ribu. 100,000. Kita ada ratus ribu. Dan last sekali, untuk murid tahun 5 dan juga tahun 6, kita ada apa? Million. Untuk murid tahun 5 dan juga tahun 6, awak akan belajar sampai 1 juta. Tahun 4, awak akan belajar sampai 100,000. Tahun 5 dan juga tahun 6, awak akan belajar sampai 1 juta. So, lepas 100 ada million. Ada juta. Ada juta. Okay. Sekarang kita tengok contoh. Kalau cikgu tulis macam ni. 4, 7, 5. So 5 ni dekat rumah sa, 7 rumah puluh, 4 dekat rumah ratus. Untuk murid yang tak tahu macam mana nak sebut. Kalau yang dah tahu macam mana nak sebut tak apa. Kalau yang tak tahu. Okey. So 4. So cara nak sebut dia macam mana? 475. So bila sebut laju-laju 475. Itu kalau 3 nombor. Macam mana pula kalau benda tu ada 4 nombor macam ni? 2147. 2147. Okey. Satu berada di mana? 100. Okey, satu berada di 100. Ingat satu berada di 100. 7? Ones. Rumah sa. 2? Thousands. Thousand. Rumah ribu. 4? 10. Tens. Okey. Ni saja je cikgu saja bagi rawak kan supaya awak tahu mana nak letak. Okey. So kalau yang ni macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut? 2,147. 2,100 ataupun 147. 2,147. Kalau awak tulis 100 pun cikgu awak bagi je betul. Tapi kalau boleh tulislah 100. Kalau 1,000 tulis 1,000. 1,000. Okay, alright. So itu senang je. Senang saja. Tapi kalau macam mana pula kalau ada tambah lagi depan. Ada tambah depan 5. Macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut agak-agak awak? 52,147. 52,000. Okey, dia macam ni. Kadang-kadang, ingat perkataan ribu. Ribu hanya perlu disebut sekali saja. Thousand can only be mentioned once. Perkataan ribu hanya sebut sekali sahaja. Sekali saja. Contoh, kadang-kadang apa yang kesilapan yang murid selalu buat? 50,000, 2,000. Dia sebut 2 kali perkataan ribu. 50,000, 2,000. Ada 2 kali perkataan ribu. So salah. Perkataan ribu cuma ada akan disebut sekali saja. Kalau yang ini dia hanya perlu sebut 52,000. 52,000. Sama juga kalau depannya ada nombor. Dia perlu sebut depan saja. 352,000. Ingat perkataan ribu kita hanya akan sebut sekali sahaja. Okey, boleh? Boleh faham tak? Ada sebarang pertanyaan sebelum kita move on kepada latihan. Sekarang cikgu tunjuk contoh je. Ada tak sebarang pertanyaan? Ada? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, ni contoh Macam mana kalau awak diberikan soalan awak nak jawab?
Okey, untuk yang murid-murid yang dia belum mahir lagi, kalau yang dah mahir, dia nampak je dia dah tahu dah macam mana dia nak selesaikan. Kalau macam murid yang belum mahir, first kali nasihat cikgu, keluarkan dia punya nilai tempat. Okey, 4 apa nilai tempat dia? 4 nilai tempat dia apa? Ah, Puluh, Ratus. puluh, ratus, ratus, Ribu. ribu, ribu, puluh, ribu. ribu. Okey, so nak sebut dia macam mana? Macam mana nak sebut? 80,000. Okey, yang ni. 87,564. Okey, kalau awak tengok yang ni yang ni cara nak sebut dia adalah 87. So kita tulis siap dulu. 87. And then ingat mesti ada satu perkataan ribu sebab ni ada rumah ribu 87,000. And then 500. 500, 6, rumah puluh, 4, rumah sah tapi sah kita tak sebut. So jadilah 87,564. Kalau awak pandai sebut bermaksud awak akan pandai tulis. Tapi tak semestinya lah. Kalau awak pandai mengeja lah. Ingat cara sebut dia 87,000. 7,000 ni kita sebut macam ni. Sebut sekali. 7,564. Awal-awal je. Awal-awal je awak perlu bergantung pada nilai tempat kat bawah ni. Bila dah lama-lama, awak dah biasa, awak takkan perlukan dah benda ni. Awak dah boleh imagine dalam kepala dah. Dah boleh imagine dalam kepala. Awal-awal saja. Okay, so kita nak jawab soalan. Ada 3 soalan untuk jenis yang pertama. Ni jenis yang pertama. Jenis yang pertama ni ada 3 soalan. Okay, untuk yang murid yang baru, awak akan jawab soalan. Cikgu nak awak tulis jawapan dekat bahagian chat. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Cikgu akan bagi masa. Kalau cikgu bagi masa 30 saat, cukup tak? 30 saat. Ke awak nak 45 saat? Okey, kita cuba 1 minit dulu lah. Kita cuba 1 minit dulu lah. 1 minit dulu. Kalau cikgu nampak semua laju, baru cikgu kurangkan masa. Okey, 1 minit. Cikgu akan bagi masa 1 minit. Awak nampak masa kat depan bila masa cikgu tekan, awak akan boleh start. Bila nak post jawapan, bila masa tamat. Bila masa tamat 1 minit, bila cikgu cakap, okey masa dah tamat, baru post jawapan. Selagi masa tak tamat, jangan post jawapan. Sebab cikgu tak nak kawan awak tengok jawapan awak. Cikgu tak nak kawan awak, bila tengok jawapan awak, dia rasa ragu-ragu dengan jawapan dia. And then dia pun tak post. Tak nak. Cikgu nak semua sekali post. Tak apa, salah jangan risau. Kita belajar. Salah kita belajar. Okey, get ready soalan yang pertama. Siapa yang perlukan kertas untuk buat benda ni semua, gunakan kertas. Siapa yang tak perlu tu, dia just tengok je, dia tahu. Dia tengok lah. Yang mana murid DLP sila tulis dalam please write in English. Please write this number in sentence in English. Alright. Okay. So get ready. Soalan yang pertama. 51379. Boleh mula jawab sekarang. Tapi jangan post jawapan lagi. Jawapan jangan post lagi. Cikgu bagi masa untuk soalan pertama ni 1 minit dulu. Lepas tu cikgu akan kurangkan. Sebab soalan ni senang Bila soalan ni senang, awak tak perlu masa yang terlalu lama untuk jawab soalan ni. Sebab apa? Kita akan guna masa yang banyak untuk soalan yang betul-betul susah ni. So soalan senang macam ni kalau boleh jawab dalam lingkungan 10 saat dah cukup. 10 saat lah. Jangan post jawapan lagi. Relax. Sabar. Okey. 45 soalan. 45 saat. Lebih kurang 10 saat lagi. So get ready. Okey, masa tamat, sila post jawapan anda sekarang. Oh, ramai murid di LP So murid di LP ramai, murid yang bukan di LP pun ramai So sama-sama sama-sama, lebih kurang sama. Okey. Okey, kamu yang belum post jawapan. Yang belum post jawapan, sila post jawapan anda sekarang. Kita tengok betul ke tidak.
Okey, jom kita tengok. Kita semak jawapan sama-sama. Okey, kenapa awak nampak palang warna merah ni? Okey, palang warna merah ni selalunya dia akan muncul selepas digit yang ketiga. Okey. Awak tengok 1, 2, 3 akan ada. Selepas digit yang ketiga akan ada palang warna merah. Palang warna merah ni adalah palang ribu. Kita namakan dia sebagai palang ribu. Okey, kalau awak nampak ini cara pantas tau. Cikgu akan tunjuk cara pantas. Tadi cikgu tunjuk dekat contoh tu cara slow. Cara untuk murid yang belum mahir lagi. Sekarang cikgu tunjuk awak cara pantas. Okey, cuba tengok nombor sebelah kiri. Macam mana nak sebut nombor sebelah kiri ni? 51,000. 51. 51,000. Jangan sebut lagi perkataan thousand. Jangan sebut lagi perkataan thousand. Awak sebut nombor yang berada di sebelah kiri je. Macam mana nak sebut? 51. 51. So awak tulis 51 ataupun 51. And then selepas 51 ni akan ada perkataan ribu sekali saja. So letak perkataan ribu. Ini untuk murid yang dah mahir Okey. And then awak tengok yang belah kanan ni. Macam mana nak sebut yang belah kanan ni? 300. 379. 379 ataupun 379. So jawapannya adalah 51,379. So itulah cara nak jawab dia. Itu cara nak jawab dan inilah jawapan dia. 51,379. Kita tengok jawapan betul ke tak? 51,379. Okay, good job Sofia, Daniel. Okay, Cempaka, Fawaz, ada yang salah tak? Kalau ayat panjang-panjang ni susah sikit nak tengok ni. 379. Okay. Good job, bagus. Tapi ada yang tak push jawapan Siapa yang tak push jawapan Okay, semua dah push jawapan. Mana jawapan? Is Naufal tak ada jawapan awak, Is Naufal. Tengah tulis. Oh, tengah tulis. Okay. Alright. Okay. So now, kita nak get ready dekat untuk soalan yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua. Okay, senang susah yang ni? Senang. Sangat senang. Okay, sangat senang. Cikgu kurangkan masa kepada 45 saat. 45 saat baru post jawapan 45 saat 45 saat. Kalau tadi 1 minit, sekarang cikgu kurangkan masa kepada 45 saat. Okay, ready? Okay, ready soalan yang kedua. Okay, 4127. Okay, go. 45 saat. Siapa nak guna cara pantas tadi pun boleh. Kalau siapa yang dah mahir nak guna cara pantas yang tadi pun boleh. Tapi awak kena mesti tahu basic dia lah. Basic dia mesti kena tahu. Bila ada 3 nombor tu macam mana nak sebut. Mesti tahu macam mana cara nak sebut bila ada 3 nombor. 3 nombor tu. Okey, masa menghampiri. Tapi belum lagi. Okey, masa tamat 45 saat. Boleh post jawapan anda sekarang. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey. Okay, come on. Baru 4 orang. Baru Daniel, Sofia, Cempaka dan juga Fawaz. Is Naufal 5 saja yang ada ni. Is Naufal. Yang keluar 5 je. Is. Tu tekan tu. Apa tu? Hantar. Tekan hantar. Okay, come on. Kita masih menantikan jawapan. Wan Zulaika, Nurhanan, Perislin. Okay. Macam cikgu cakap tadi, selepas digit yang ketiga akan ada palang. Okay, cuba tengok 1, 2, 3. Ada palang. Palang apa ni? Palang apa nama dia? Palang apa nama dia? Ribu. Palang ribu. Palang ribu. Okay, cuba tengok nombor di sebelah kiri palang ni. Sebelah kiri palang ni. Macam mana nak sebut nombor ni? 4. Cara nak sebut dia 4. Senang je. So, tulislah 4. 4. 4 apa ni? Lepas dah sebut 4, sebut perkataan 1,000. So 4,000. 4,000. And then cuba tengok sebelah
Ni yang cikgu cakap ni. Awak mesti ada basic macam mana nak sebut 3 nombor. Sebab selalunya 3 nombor lah. Okay, macam mana nak sebut 3 nombor ni? 127. 127. 127. Cikgu, kalau tak ada N, boleh ke tak boleh? Kadang-kadang ada orang sebut 127. Kadang-kadang ada yang sebut 127. Ada N ke tak ada N ke sama je. Asalkan orang faham. So betul je. Kalau cikgu bagi betul. Tak adalah rigid sangat je. Kena ada N lah, tak boleh lah tak ada N. Kalau tak ada N tak ada masalah. Jangan risau. So 4,127. So itulah jawapan dia. 4,000 4,127. Alright. Okay, so semua betul Ada yang salah ke? Ada yang salah Tak kejap. ada. Okay. Ajab. Daniel. Daniel, macam mana awak boleh tulis 40,000, Daniel? Daniel, how come you write 40,000? Because the place value of 4 is 1,000. So Yes. how come 4 it becomes 40? Tu ingat mistake Try Let me think. Let me think. Cuba fikir balik. I think maybe silap. Silap lah kan, cuai. So kena hati-hati selalunya macam tu. Kalau contoh soalan senang, the easy question, kita senang kita nak buat kesilapan, senang untuk kita careless. So kena hati-hati. Kena hati-hati. So untuk soalan-soalan senang macam ni lah kita nak target dapat markah penuh. Alright. Okay, soalan yang ketiga, soalan yang terakhir untuk jenis yang pertama. Ini baru jenis yang pertama. Cikgu bagi awak jenis yang mudah, relax. Jangan overconfident lagi. Ini baru jenis yang mudah. Okay. Now, soalan yang ketiga, boleh tak kalau cikgu bagi 30 saat saja? Cukup tak? Boleh? Boleh. Boleh nanti jangan cakap, cikgu tak siap lagi lah cikgu. Boleh Okay, ready. Soalan yang ketiga. Okay, 68251. 68251. Okay, go. 30 saat. 30 saat saja. 30 seconds only. Okay, lagi 10 saat. Another 10 seconds left. Okay, 30 seconds. 30 saat masa tamat. Sila post jawapan anda sekarang. Okay, kita tengok sikit. Okay, kamu murid-murid yang lain. Alright. Okay, come on. Is Naufal. Siapa lagi? Irfan. Irfan copy jawapan ke Irfan? Jangan copy jawapan Irfan. Itu kata copy tu Irfan. Jangan copy jawapan. Copy jawapan Fawaz dan juga Sofia tu. Okay. Alright, jom kita tengok sama-sama. Okay, senang saja. 1, 2, 3. Ada palang ribu. So ini palang ribu Palang ribu. Okay, cuba tengok nombor di sebelah kanan palang ribu. Allah. Nombor di sebelah kanan palang ribu. Macam mana nak sebut nombor ni? 68. 68 ataupun 68. 68? 68. 68. Jangan sebut 68 Siapa sebut 68 salah. Jangan sebut 68. Itu nak sebut nak sembang-sembang dengan kawan-kawan boleh lah. Tapi kalau awak buat benda yang rasmi, jangan sebut 68. 68. Okay, 68. And then ada palang ribu, so kena letak perkataan ribu. Ada palang ribu, kena letak perkataan ribu. Okay, cuba tengok nombor di sebelah kanan. Macam mana nak sebut nombor di sebelah kanan? 251. 251.
So 251. Okey, 251. Okey, so yang ni dia jadi lambat sikit lah sebab cikgu nak kena tulis. Okey. So inilah jawapan dia. 68,251. 68,251. So itulah jawapan yang betul. So jenis yang pertama dah settle. Jenis yang pertama kalau perasan jenis yang pertama yang jenis normal. Normal maksudnya apa? Setiap nilai tempat tu akan ada nombor. Akan ada nombor. Cuma yang ni cikgu tak tunjuk lah untuk ratus ribu dengan juta. So, tapi konsep dia sama. Alright? Untuk murid tahun 5 dan juga tahun 6. Walaupun cikgu tak tunjuk soalan yang melibatkan ratus ribu dan juga juta, tapi konsep dia sama sahaja. Okey, sekarang kita tengok jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Cikgu tak tukar yang atas ni. Nanti cikgu akan ambil nota yang ada di bahasa punya. Ni. Sebab cikgu terambil yang di LP punya saja. Okey. Untuk yang jenis yang kedua, ada sifar. So, kalau ada sifar agak-agak awak. Kalau ada sifar macam mana kita nak sebut? Kalau ada sifar macam mana? Tak payah sebut sifar atau Apa dia Paris? Tak payah sebut apa Paris? Tak payah sebut. Okey, Sofia tak cakap payah sebut apa yang kita tak perlu sebut? sifar. Sifar lagi selain sifar? Ada lagi tak yang kita tak perlu sebut? Tak. Ratus. Ratus tu apa? Ratus tu apa? Rumah sifar. Nilai tempat. Nilai tempat. Kita tak perlu sebut digit sifar tu dan juga dia punya nilai tempat. Digit tu tak perlu sebut, place value tu pun tak perlu sebut. Okey, contoh soalan ni. Ada jap, cuba tengok dia ada keluar tak? Okey, dia ada keluar. Okey, contoh soalan ni. 7 ni apa? Ones. Sa. 4. Puluh. Dan Sifar? Ratus. 100. Ribu. 2. Puluh ribu. 10,000. Okey. Macam cikgu cakap tadi Okey, kita akan sebut 1, 2, 3 akan ada palang ribu lah. Tapi cikgu tunjuk dekat awak cara yang mudah lebih. Cara yang untuk konsep dulu. Okey, 2 puluh. Walaupun dia puri 20, cara sebut dia 20. Okey, yang ni yang tadilah. 20, 1,000, 1,000. Kalau ada sifar tu tak perlu sebut sekali dengan dia punya rumah tak payah sebut. Kalau ada sifar, dua-dua tak payah sebut. Sifar tak perlu sebut, rumah dia pun tak payah sebut. Kadang-kadang ada yang buat 21,000 sifar ratus. Ada yang tulis sifar ratus. So bila ada yang tulis sifar ratus automatik salah. Ataupun dia tak tulis sifar, dia tulis 21,100. Apa yang ratus? Apa yang ratus? Tak tergantung kan. So jangan biar dia tergantung, kesian dia. So 21,004. Terus kepada sini. 40 and then last kali tu 7. Itu kalau ada sifar tak perlu sebut sekali dengan nilai tempat dia tak payah sebut. Okay, boleh faham? Boleh faham? Ada sebarang pertanyaan? boleh. Okey, ini satu lagi kalau cara yang senang tadi. Okey, 1, 2, 3 ada palang. Ini palang ribu. Tengok sebelah kiri, macam mana nak sebut dia? 21. Tengok sebelah kanan, macam mana nak sebut dia? 47. So 21,047. Alright. Okey, boleh Ada sebarang pertanyaan tak sebelum kita move on kepada soalan pertama? Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Ada soalan tak? Tanya saja. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita move on kepada soalan yang pertama. Berapa lama masa awak nak ni? Pilih. Cikgu bagi pilihan pertama. Pilihan pertama 30 saat. Pilihan yang kedua 45 saat. Pilihan yang ketiga 60 saat. Awak pilih yang mana? 30, 45, 60. 45. Cuba tulis. Tulis pilihan awak. Cikgu akan tengok the majority the highest number. Okay, 3, 4, 4, 1,
2, 3, 4, 5. Okey, memandangkan macam lebih kurang je. Cikgu Okey. berapa? Okey, cikgu bagi 45 saat dulu. Untuk soalan pertama ni cikgu bagi 45 soalan 45 saat. Kalau anda kata kalau laju, soalan kedua dengan next punya soalan ketiga baru 30 saat. Soalan pertama ni kita bagi 45 saat dulu. Okey, soalan yang pertama, get ready soalan yang pertama. Ready? Soalan yang pertama. Okey, kejap. Dia tak ada palang so cikgu kena padam. Okey, tak apa. Okey, soalan yang pertama, 8 sifar 420 boleh jawab sekarang 45 saat saja. Masa dia tak keluar. 80420. Okey, dia punya masa tak nak bagi kerjasama. Biasa Kalau guna teknikal ni biasalah. Awak jangan terkejut. Bila kita guna teknikal ni kadang-kadang teknikal tu okey, kadang-kadang dia tak okey. Yang mana baru join tu kita sekarang tengah buat topik yang pertama Topik yang pertama whole number, nombor bulat. And then kemahiran how you gonna say the number, macam mana awak nak sebut nombor tu, and then how you gonna write the number in sentence. Macam mana awak nak tulis nombor tu dalam perkataan. Ya. Okay, jap. Sabar. Okay, kali ni senang. Ada 2 sifar. Jimat masa. Okay, boleh hantar jawapan anda sekarang. Okay, kita tengok sikit jawapan. Okay. Okay, kita guna cara senang Kita guna cara senang. Cara jimat masa Cara jimat masa. Okay. 1, 2, 3. Palang ribu. Okay, dia tak ada palang Dia tak ada palang, kita tambah palang. Oh, dia ada palang. Dia lambat keluar. Okay. Ada palang. Ini palang. Palang ribu. Okay, kita tengok sebelah kiri kita terlebih dahulu. Sebelah kiri macam mana nak sebut nombor ni? 80. 80 ataupun 80. 80. Dah sebut 80, mesti sebut perkataan ribu. Awak tak boleh tak ada perkataan ribu. Kalau tak ada perkataan ribu, jadi pelik nombor awak nanti. So, lepas sebelah kiri ni, mesti letakkan perkataan ribu, 80,000. And then, macam mana nak sebut nombor di sebelah kanan? 420. 420. 420 ataupun 420. So, 420. Jangan pergi letak 420 sifar. Jangan. Cikgu, saya tak sebut pun. Tapi ada sifar. Sifar tak payah sebut. So, 420. 80,420. Okay, kita tengok sikit. Bagus Semua betul. Senang ni. Biasalah. Topik pertama memang senang pun. Sebab tu dia letak kat situ topik pertama. Kalau dia letak topik pertama susah, semua stres dengan matematik. Alright. Okay, now jom kita move on pada soalan yang seterusnya. Memandangkan senang, semua betul, kita bagi 30 saat. 30 saat. Okey. 30 saat Okey, 30 saat. Untuk soalan yang kedua. 5, 9 sifar 3. Okey, boleh mula jawab sekarang. 30 saat. 5, 9 sifar 3. Untuk murid tahun 6, kalau untuk UASA mungkin tak keluarlah soalan ni. Selalunya tak keluar soalan ni untuk murid tahun 6. Tahun 5 pun mungkin tak keluarlah soalan ni. Soalan ni untuk awak punya pengetahuan. Untuk pengetahuan awak. Selalunya tak keluarlah untuk soalan ni tahun 5, tahun 6. Selalunya. Ni based on pengalaman cikgu Ya. Melainkan kalau zaman dulu. Zaman dulu punya soalan mungkin keluar. Okey, boleh hantar. Oh, cikgu berceloteh lama sangat. Okey, boleh post jawapan? Kalau zaman dulu mungkin keluar. Sebab apa? Ada ABC. Ada ABC. And then soalan banyak. Tapi kalau untuk UASA kali ni, tahun 5, tahun 6, soalan-soalan macam ni tak keluar ni. Ni soalan terlalu senang. Okay, alright. Jom kita semak jawapan sekarang. Okay. 1, 2, 3. Palang. Akan ada palang ribu. Okay, ini adalah palang ribu. Okay, macam mana nak sebut nombor di sebelah kiri?
5. 5. 5. Dah sebut 5 mesti ada perkataan ribu, 5,000, 5,000. And then macam mana nak sebut nombor sebelah kanan? Rumah apa yang kita tak sebut? Yelah, rumah apa? Rumah apa? Nilai Puluh. tempat. Nilai 100. tempat. Nilai tempat puluh. Nilai tempat 100. Are you sure, Feris? 10. Tens, bukan 100 tens. So, nilai tempat puluh yang kita takkan sebut. So, nak sebut nombor yang sebelah kanan ni macam mana? 903 ataupun 903. So, 5,903. So, itulah jawapan dia. Senang sangat. Okay. So, now kita tengok untuk soalan yang terakhir bagi jenis yang kedua. Soalan yang terakhir pun sama 30. 30 sangat juga. So, get ready. Apakah soalan dia? 30764. 3 sifar 764. Okay, boleh mula jawab sekarang. 30 saat je. Okay, cuba kita nak cakap. Kalau tidak nanti terlebih 30 saat. Okay, come on. Masa dah nak hampir. Hai, Daniel. Okay, alright. Okay, baru boleh post. Baru boleh post. Baru boleh post jawapan. Okay, come on, come on, come on. Okay. Okay, come on, murid-murid yang lain. Wan Zulaika, Paris Lin, Anur, Iznaufal, Hanan, Irfan Rosli. Okay. So now jom kita semak jawapan soalan terakhir untuk jenis yang kedua. 1, 2, 3. Palang ribu. And then, okay. Macam mana nak sebut nombor ni? 30. 30, 30 ataupun 30. And then dah tulis 30, mesti tulis perkataan ribu. Ada palang ribu di situ. And then, macam mana nak tulis, macam mana nak sebut nombor ni? 764. 764. 764. So 30,706. Emak pula dah. 64. Okay, itulah cara nak sebut nombor ni. Alright. Itu adalah jenis yang kedua. Okay, jenis yang kedua senang susah? Senang. Senang. Boleh faham Boleh. Alright, okay. So, sekejap. Cikgu tengok balik. Kenapa nota dekat awak ni nota lain ni? Okay, kejap semua. Okay, siapa nak pergi tandas ke? Nak minum air sekejap? Boleh minum air. Sementara cikgu tengok nota sekejap. Sebab ada something wrong sikit dengan nota cikgu.
Okey dah? Semua dah ke? Dah. Dah eh? Dah. Tak Okey. kenal mana pun. Okey, alright. So, cikgu ambil balik nota yang betul-betul punya jap. Cikgu tersilap ambil, cikgu tersilap kopi nota. Sekejap Cikgu ambil yang DLP punya. Okey. Nanti awak yang mana murid biasa dia pening pula nanti. Okey, alright. Okay, dah ada. Okey, cikgu akan share lagi sekali skrin. Okey, yang mana cikgu bagi masa tadi dah minum, dah lega sikit tekak, dah kering. Yang mana tekak kering tu boleh dah basah. Yang mana nak makan teringin tengok adik-adik makan dekat sebelah. Dah boleh makan dah. Okey, alright. Jom kita tengok nota kita sekarang. Okey. So, untuk jenis yang ketiga untuk jenis yang ketiga ini baru betul. Ini betul-betul. Ini lama punya nota. Cikgu tersilap kopi. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan betulkan balik nota awak. Sebelum cikgu post dalam grup. Okey. Untuk jenis yang ketiga okey, kenapa kalau awak nampak kenapa dekat bawah ni ada 456? Cikgu nak terang sikit lah. Kenapa dekat bawah ni ada 456? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Soalan dia untuk tahun 4 dan 5 dengan 6. Yes, kemahiran dan juga soalan-soalan ni adalah untuk tahun 4, 5, 6. So nanti bila cikgu dah share nota ni dengan awak, bila cikgu dah share nota ni dengan awak, terpulang pada awak lah. Sama ada mak ayah awak nak buat dalam bentuk soft copy ke, nak bagi awak dekat dalam sama ada dalam simpan dalam tab ke apa ke, ataupun mak ayah awak nak photostate ke, nak hantar dekat kedai untuk buku kan, kita terpulang pada mak ayah awak. So ikut kreativiti masing-masing. So bila awak nak ulang kaji, bila awak tengok dekat bawah ni 4, 5, 6. Maksudnya tahun 4 belajar, tahun 5 belajar, tahun 6 pun guna juga kemahiran ni. Kemahiran ni awak akan pakai daripada tahun 4, 5, 6. Sebenarnya bukan 4, 5, 6 je. Sekolah menengah pun pakai. Sekolah menengah pun pakai. Even awak dah dewasa pun pakai. Contoh cikgu sekarang dah dewasa. Takkan cikgu dah dewasa cikgu tak pakai kot. Takkan cikgu tak tahu sebut benda ni. Mesti kena tahu sebut. Okey. Untuk jenis yang ketiga, ini betul. Okay, untuk jenis yang ketiga, dia ada benda ni. Dia ada benda ni. Ada 1 pada nilai tempat puluh dan juga 10,000. Macam mana kalau ada nilai 1, ada angka 1 pada nilai tempat puluh ataupun 10,000. Okay, contoh sekarang ni. 1 berada dekat mana? Okay, ini 10. Dekat rumah puluh ada 1 kan? Kalau dekat rumah puluh ada 1, awak cuba jangan pandang ni dulu. Yang ini jangan pandang lagi. Cuba tengok ni. Macam mana nak sebut nombor ni? 13. 13. 13. 12. 13. Ada tak orang sebut 10, 3? Tak. Tak ada orang sebut. Kalau Tak ada ada. kalau ada orang sebut pun awak akan cakap, awak akan buat muka kat dia macam tu. Kau ni sebut apa ni? Kau ni apa? Kau tinggal mana? Kita tak sebut 10, 3. Kita sebut 3, 13, 13. Ingat kalau 1 dekat rumah puluh ataupun 1 dekat rumah 10,000, kita akan sebut sebagai 11, 12, 13, 14, 15. Macam tu cara sebut dia. Jangan pergi sebut 10, 3, 10, 4, 10, 5. Jangan, nanti orang gelak dekat awak nanti. Orang gelak dekat awak nanti. Alright. Okay, so kalau macam ni, contoh ni macam mana nak sebut? 1, 2, 3. Palang ribu. Okay, sebelah kiri. 61. 61. Okay, yang ni senang. 61. 61. So, ada perkataan ribu. Yang ini yang susah sikit. So macam mana sebut ni? 615. 613. 513. 500. Jangan sebut 513 cikgu. 513. Tepiau. Jangan. 513. So cara sebut dia adalah 513. So itu cara sebut yang betul. Alright? Boleh faham? Boleh. Okey, kalau boleh kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama 45 saat boleh? 45 saat. Boleh. 45 saat. 1 minit tu lama sangat. Okey, soalan yang pertama.
Okey, 17 sifar 75. Boleh muda jawab sekarang. Pejam celik lagi setengah jam lagi. Kelas kita lagi setengah jam. Tak lama dah. Kelas kita awak akan rasa lagi lama, lagi sekejap kalau soalan tu susah. Dengan cikgu kalau soalan tu susah, lagi rasa sekejap. Susah dan best lah. Tapi kalau susah dan tak best, lama juga. Okey, boleh. Belum. Belum lagi. Okey, come on. 45 saat boleh post jawapan anda sekarang. Okey, itu dia. Okey. Okey. Ada siapa-siapa tak nak volunteer explain macam mana dia dapatkan jawapan? Ada tak? Kali ni cikgu nak buka. Asyik cikgu je bercakap. Kita panggil kita bagi dekat yang tahun 6 dulu lah. Kita bagi tahun 6 dulu. Daniel. Daniel, Yes. Daniel, can you explain how you got the answer, Daniel? Okay. So those 1/7s there, they're called 17s. Okay, so after 3 digit we have to draw the 1,000 line. Kita kena lukis 1,000 line dulu supaya kau nampak. Okay, yang ni. How you answer this number? 17,000. 17 ataupun 7? 17. 17. So after 17? 17,000 and 75. We Okay. do not call the zero there. Okay, so Do yang ni not cara sebut dia apa? 75. 75 75. Kenapa tak sebut ratus? because it's zero. Sebab ada sifar 17,000. Alamak. 17,000. Sorry cikgu punya kepala dah pening dah bila campur-campur ni. Okey. 17,000 17,075 ataupun 17,007.75. Okey, good job. Okey, bagus Daniel. Tahniah. Okey, so now next kita move on kepada soalan yang seterusnya. Okey. Alright. Okay, now jom kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. 30 saat boleh? 30 saat? Boleh. Boleh? Okey, 30 saat. Boleh. Tak boleh? Siapa cakap tak boleh? Saya. Fawaz tak boleh. Okey. Berapa Fawaz boleh? 45 boleh? Boleh. 45 tak apa, cikgu ikut awak. Tapi siapa yang boleh buat awal lah, cepatlah. Okey. Okey, jap cikgu ni cikgu padam dulu. Okey, tak apa. Okey. So now jom soalan yang kedua. 491 4912. 45 second. 45 saat. Okey, 45 saat boleh tekan enter sekarang. Okey. Okey, come on. Okey, kalau tadi cikgu panggil murid tahun 6, sekarang cikgu nak panggil murid tahun 5. Siapa nak volunteer? Cepaka. Okey, Cepaka. Okey, Cepaka boleh terangkan macam mana orang dapatkan jawapan, Cepaka? Mula-mula letak dulu pala ribu dekat tengah-tengah nilai tempat ribu dengan ratus. Okey, alright. Lepas tu kita tengok dulu nombor sebelah kiri palang ribu.
Cuba sebut dulu. 4. 4. Okey. Lepas tu tulis 1000. Tulis perkataan 1000, alright. Lepas tu tengok pula sebelah kanan palang. Mhm. Ada sebut dia 912. 912. Kenapa 912? Kenapa ada 12? Sebab um, Kenapa tak sebut sebab kenapa tak sebut 912? kalau nombor belas dia sebut nombor tu, lepas tu dia sebut belas. Sebab apa? Sebab satu berada dekat rumah 10. puluh. So kalau satu dekat rumah 10 kita sebut 12 lah. Kita tak sebut 10 dua. Okey, bagus Cepaka. Good job. So jawapannya adalah 4912 ataupun 4912. So ingat kenapa cikgu suruh awak volunteer untuk terang? Okay, awak dah dapat TP tinggi kan dekat sekolah. So bila awak nak dapat TP tinggi dekat sekolah, ada kata kalau cikgu awak tanya soalan, awak kena rajin-rajin jawab. Bila awak rajin jawab, cikgu awak akan cam muka awak. So bila cikgu awak cam muka awak senang nak dapat TP tinggi. Macam tadi, macam Daniel, Cepaka tadi kalau awak nampak contoh tadi. Itu kalau dah selalu buat macam tu, TP 6 tu cukup senang nak dapat untuk PBD dalam kelas. PBD dalam kelas, TP 6 cukup senang nak dapat. Tapi kena berani lah. Walaupun kalau awak cuba salah, tak apa, kalau salah jangan putus asa. Jangan putus asa. Alamak salah lah, cikgu marah aku lah. Tak apa, selalunya cikgu-cikgu awak tak marah pun kalau salah. Dia lagi suka kalau awak rajin bertanya. Tapi janganlah tanya benda-benda yang mengarut. Jangan jawab benda yang mengarut. So kalau jawab berdasarkan apa yang cikgu awak ajar kat sekolah, kalau awak rajin bertanya apa semua, cikgu awak akan suka, jangan risau. So nak dapat TP yang tinggi, senang. Itu untuk PBD dalam kelas. Kalau untuk UASA, nak dapat PBD tinggi, kena ulang kaji lah. Tak boleh buat apalah, memang kena ulang kaji. So ingat, akhir tahun nanti awak akan ada 2 PBD. Satu PBD dalam kelas, tengok tingkah laku awak dalam kelas macam mana, awak aktif ke tidak. Walaupun awak pandai, tapi awak diam je dalam kelas, tak dapat juga PBD tinggi untuk dalam kelas. So kena aktif, aktif. Alright. Okay, now jom kita move on kepada soalan yang ketiga, soalan terakhir. 4. Soalan terakhir. Kali ni 45 saat juga. Soalan yang terakhir untuk jenis ni. Okey. 12830. 12830. Boleh mula jawab sekarang. Setakat ni tak ada problem lagi Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Satu, dua, 830. Okey, untuk soalan terakhir ni. Soalan terakhir untuk jenis yang ketiga untuk tulis nombor dalam perkataan. Siapa nak volunteer? Tahun 4. Cuba nak tahun 4 lah, tahun 4. Siapa? Ada siapa-siapa nak volunteer ke? Siapa dekat sini tahun 4 lagi? Hanan boleh Hanan? Hanan tahun 4 kan Hanan? Hanan tahun 3 Hanan tahun 3. Cikgu nak panggil. Sekejap. Cikgu tengok nama sikit. Sofia mic rosak Sofia tak ada mic Okay, tak apa. Kita panggil Irfan Rosli. Irfan Rosli boleh ke? Okay, mungkin Irfan Rosli pun ada masalah mic. Okay, kita panggil Fawaz lah, Fawaz. Fawaz. Boleh Fawaz? Boleh ke? Boleh. Jangan boleh ikut. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, alright. Okay, Fawaz, terangkan macam mana awak dapatkan jawapan.
Mula-mula saya tengok dulu nombor yang belah kiri dia. Belah kiri mana tu? Belah kiri bahagian ribu. Belah kiri bahagian ribu. So akan ada palang ribu lah Ha. Okay, right. Belah kiri dia. Okay, belah kiri dia. Lepas tu saya tengok macam tak ada nombor lain selain 1 dengan 2. Jadi saya anggap tu 12 lah kan. Okay, 12. Jadi Okay. saya buat 12,000. Okay, 12 mesti ada perkataan Ribu. ribu. Okay. Lepas tu saya tengok yang belah kanan dia 830. 830. Okay, so jawapan dia adalah 12,830. 12,830. Okay, bagus. Good job. So rumah apa yang tak ada kita sebut ni? So. Yang Sa ni tak ada. So sebab ada So. Sifa. Okay, bagus. Bagus. Good job. Fawaz. Dan juga murid-murid yang dapat jawab dengan betul. Okay, jap. Isnofal. Isnofal. Baru cikgu pesan tadi Isnofal. Kita tak sebut 10,2,000. Is. Is. Ya. Macam mana nak sebut ni Is? 2,800. No. Is tengok nombor yang cikgu tulis ni. Ni. Okay, macam mana nak sebut ni? 13. Macam mana yang ni jadi 13 jadi 10,2? 10. Ha. Salah. Yang ini awak sebut 13, tiba-tiba yang ini awak sebut 10,2. 12. 12 kan? Ini sepatutnya kita sebut 12. Bukan 10,2 Is? Boleh Is? Boleh? Okay, good job. Bagus. Alright. So nampak walaupun nampak benda ni mudah. Nampak je benda ni mudah tapi mudah-mudah dia pun kadang-kadang kita boleh buat silap. So cikgu nak elakkan kesilapan tu. Kenapa kita belajar benda ni cikgu? Awak nanti kalau awak keluar ke mana-mana, awak akan sentiasa sebut nombor. Kita tak expect kadang-kadang ada orang tanya kita ke, ni berapa Oh, ni awak salah sebut. Bila salah sebut, malu lah. Malu dengan kawan. Itu kalau dengan kawan, kalau awak pergi luar negara, kalau dia tanya berapa harga ni, awak pun sebut salah. Dia pun pelik. Apa dia ni sebut apa ni tak faham ke apa? Malu je kita nanti. Okay. So itu adalah kemahiran yang pertama. Iaitu kemahiran macam mana nak sebut nombor, how you going to say a number, and then macam mana nak tulis nombor tu dalam perkataan. How you going to write the number in sentence. And then kita ada kemahiran yang kedua. Untuk dalam topik nombor bulat. Kemahiran yang kedua adalah, kalau tadi kita tulis nombor dalam perkataan, kali ni dia bagi dekat kita angka pula. Dia bagi kita perkataan. Dia suruh awak tulis dalam bentuk angka. Dia bagi dalam bentuk sentence. And then dia suruh kita, the question ask you to write numbers in numerals dalam bentuk angka. So macam mana nak jawab soalan tu? Okay, kita tengok dia punya konsep dia dulu. Okay, untuk kemahiran ni, konsep dia, awak kena ingat, dia sama je macam tadi. Sama je. Konsep dia, perkataan ribu hanya akan disebut sekali saja. So yang tu kena ingat. Perkataan ribu. The word thousand can only be mentioned once. Yang ni memang awak kena ingat. Dia tak ada 60,000, 7,000. 2 kali dia sebut perkataan ribu, tak boleh. Perkataan ribu sekali saja. And then satu lagi yang awak kena ingat macam tadi tu. Macam tadi. Kita tak panggil 10,2. Kita tak panggil 10,2. Kita panggil 12. Kita tak panggil 10,5. Kita panggil 15. So kena ingat. Kalau satu berada dekat rumah 10, dia akan jadi 12, 13. Kalau satu dekat rumah 10,000, dia akan jadi 12,000, 16,000, 17,000. So yang itu dua konsep yang awak kena ingat sampai bila-bila. And then kena ingat ni lah. Dia punya susunan nilai tempat dia. Ini kita panggil nilai tempat untuk murid-murid yang tak tahu, ini kita panggil nilai tempat. Place value. Ini kita panggil place value. So kena ingat, ni place value. Nilai tempat. Okay? So itu konsep dia. Okay, so now kita tengok jenis yang pertama. Okay, jenis yang pertama ni jenis biasa. Yang jenis biasa punya. Okay. Biasa tu maksudnya apa? Maksud biasa tu adalah setiap nilai tempat tu, each place value ada digit. Ada dia punya digit dia. So macam mana nak buat? Okay, cuba tengok. Ada tak perkataan ribu dekat sini? Ada tak perkataan ribu dalam soalan ni? Ada. So bila ada bermaksud nombor tu, of course confirm akan lebih daripada 3. Bila ada
Nombor tu, sekejap. Cuba tengok ada tak ni. Okey. Bila ada bermaksud nombor tu confirm lebih daripada 3. Sampai hijau ni. Sampai hijau ni dah confirm. Dia akan lebih daripada hijau. Okey. And then, apakah rumah paling besar? Apa nilai tempat paling besar? Ribu. Nilai tempat yang paling besar dalam nombor ni adalah puluh ribu. So, keluarkan garis bermula daripada sa, puluh, ratus, ribu, puluh, ribu. So, dia punya the highest place value dekat sini adalah 10,000. So, keluarkan dia punya nilai tempat. Keluarkan dia punya place value start daripada start from ones until 10,000. Sampailah puluh ribu. Okay. So, macam mana nak letak? Okay. Dua ni apa rumah dia? Dia macam tu. Dua ni rumah dia apa? 10,000. 10,000. So, 2 akan berada dekat rumah 10,000. Okay, nampak Okay, 7. 7 ni apa rumah dia? 1,000. 1,000. So, 7 akan berada pada rumah 1,000. 400. 4 apa rumah dia? 100. 100. 4 akan berada pada rumah 100. 50. 5. 5 dekat rumah? 5 dekat rumah 10. 10. Dah last sekali 3 kat mana? Sa. 3 dekat rumah Sa. So, dapatlah 27,453. So, yang ni lah macam mana cara awak nak tulis 27,453 ni dalam bentuk angka in numerous. So, kena ingat. Step dia macam mana? Step dia awak tengok ada tak perkataan ribu? Kalau ada, confirm digit tu lebih daripada 3. And then tengok apa rumah terbesar dia. Apa nilai tempat terbesar? Apa place value? The highest place value. So, highest place value kat sini adalah 10,000. Kita keluarkan rumah start daripada sa sampai 10,000. Start from the ones until 10,000. And then isi tempat dia. 20. Maksudnya 2 ni rumah dia 10,000. 7,000. Bermaksud 7 ni rumah dia 1,000. 400. 4 dekat 100. 50. 5 dekat rumah 10. 3 dekat rumah sa. Okay, ada sebarang pertanyaan sebelum kita move on kepada aktiviti? Kepada latihan? Ada? Tak. Tak ada? Boleh faham Clear Okay, kalau clear. Okay, soalan pertama. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, tak ada. Anwar. Okay. Kalau tak ada, kita buat soalan yang pertama. Berapa lama masa awak nak? 30 saat. 30 saat. 15 saat. 30 saat. Jadi 15. Are you sure 15? Kang nanti cikgu bagi Kang. Kang semua tak apa jawapan lagi. Okay, sinilah. Soalan pertama 45. Soalan kedua 30. Soalan yang ketiga 15. Macam? Berani? Berani. Okey, kalau berani jom kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Ini dia soalan yang pertama. 45 saat. Go. 48,295. 48,295. Untuk murid DLP, 48,000 cara kita tulis FOR. FORTY. Bukan bukan FOUR. Cara yang betul FORTY. Untuk murid DLP Okey, boleh post sekarang. Come on. Post jawapan anda sekarang. Okey, apakah nilai tempat? What is the highest place value? Nilai tempat yang terbesar sekali. Apa nilai tempat terbesar dalam soalan ni? 10,000. 10,000. 10,000 ataupun 10,000. So kita keluarkanlah sampai 10,000. Kita keluarkan sampai 10,000. Ni sa, ini 10, ini 100, ini 1,000, ini 10,000. Okey, sekarang kita nak buat jawapan. 4 rumah mana? 4 berada di mana? 4 10,000. 4 akan berada pada rumah 10,000.
10,000. Okey. 8,000. So 8 dekat mana? Ribu. Ribu. 200. 2 dekat mana? Ratus. 9. Puluh. 10. 5. Tak. Sa. So dapatlah jawapan dia 48,295. So inilah dia 48,295. 48,295. Okey, semua betul ke? Okey, bagus, betul. So 45 saat tu kira lama Lama. So lama kita bagi 30 saat lah. Boleh? Boleh? 30 saat. Okey, get ready 30 saat. Soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. 34,852. 34,852. Ingat 30 saat 30 saat Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey, woi laju. Laju semua post jawapan Okey, jom kita tengok, tak nak buang masa. Okey, rumah terbesar, nilai tempat terbesar, highest place value, apa dia? Ya. Ha? 10,000. 10,000 ataupun 10 10,000. 10,000. So itu rumah terbesar dia, nilai terbesar. Nilai tempat terbesar. So kita keluarkan. Okey, kita keluarkan nilai tempat terbesar. Okey, ni sah 10 ratus. Tapi kalau siapa yang dah mahir, awak tak perlu buat benda ni tau. Benda ni cikgu buat hanya untuk sebagai panduan saja. Tapi kalau dah mahir, boleh skip, nak skip boleh skip, jangan risau. Cikgu tak marah. Okey, 3. 3 rumah mana? 10,000. 10,000. 4. 10,000. 8. 100. 5. 10. 2. Sa. So dapatlah 3, 4, 8, 5, 2. So macam ni lah cara kita nak tulis 34,850, 52. Okey, kacang senang. Kacang goreng lah. Goreng kacang lagi lama. So now kita tengok. 15 saat, okey tak 15 saat? Ke terlalu cepat? Okey. Boleh? Siapa rasa tak boleh kalau 15 saat? 20 lah. Okey, 20 lah. Okey, 20. Okey, sebab ada yang minta 20 lah. Okey, ready Soalan terakhir Soalan terakhir tau untuk sebelum kita move on kepada jenis yang kedua. Ya ke? Soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey. Okey, ready? 8,946. 20 saat. 8,946. Come on. Okey, post jawapan anda sekarang. 20 saat telah pun tamat. Boys, dia ni asyik letak emoji lagi. Okey, so apakah nilai tempat tertinggi, nilai tempat paling besar, the highest place value untuk soalan ni? 1,000. 1,000 saja. So 1,000. 1,000. So tak perlu keluarkan banyak-banyak tempat lah. So hanya ada 4 tempat saja. Okey, jap. Okey, 4 tempat saja. So ini besar, ini puluh, ini ratus dan juga ini ribu. Okey, kita tengok 8 kat mana letak? 1,000. 9. 100. 4. 10. 6. Sa. So dapatlah jawapan dia 8,946. So macam inilah cara nak tulis 8,946. Itulah dia. So kita ada masa lagi. Kita ada masa sikit lagi. Cikgu nak tunjuk yang jenis yang kedua sikit. Selagi sempat. So latihan ni kita akan buat pada insya-Allah pada minggu hadapan. Kalau sempat satu soalan, kita buat satu soalan ini. Okey. Tengok jenis yang kedua. Okey. Kalau jenis yang kedua, kalau awak tengok tadi tadi kita tulis nombor dalam perkataan. Kali ni dalam bentuk angka. Jenis yang kedua sama je. Ada nilai tempat yang tak disebut.
There is place value, there is not mention. Ada nilai tempat yang tak disebut pun dalam perkataan ni. Contoh. Ni contoh. 7,051. Okey, nilai tempat paling besar kat sini apa? Ribu. Ribu. So kita keluarkan sampai ribu. Okey, kita keluarkan nilai tempat sampai ribu. Okey. And then kita buat macam biasa. Okey, 7 nak letak kat mana? Ribu. 7 letak dekat ribu. 5 nak letak dekat mana? Puluh. Ai tengok betul-betul. Puluh. 5 dia sebut 50. 50. So 5 tu letak dekat 50 lah. Okey, 1 letak mana? Sa. Habis tu 100 ni nak letak apa? Kosong. Sifar. Okey. Cikgu bagi dua contoh, dua jawapan. Jawapan pertama 751. Jawapan yang kedua 7,51. Yang mana satu betul? 7,51. Yang ni bawah. Bawah. Kenapa atas salah? Kenapa atas salah? Sebab dia tak ada Atas tu sifar. 751. Sebab dia dah tak jadi ribu dah. Itu sebab dia. Cikgu nak jawapan macam tu lah. Cikgu nak awak boleh jawab macam tu lah. 7 ni bukan jawapan, atas ni bukan jawapan dia. Kenapa? Sebab dia bukan ribu. Dia 751. Mana maunya, mana sama macam ni. Tak sama. So, yang atas ni salah. So, maksudnya apa? Kalau nombor tu kalau nilai tempat tu tak ada pun disebut dalam ni, kita letak sifar. So, dapatlah jawapan dia 7,551. Boleh faham? Boleh faham semua? Boleh. Okey, kalau boleh faham, kita ada masa sikit lagi, 2 minit lagi. Cikgu nak semua sekali jawab soalan yang pertama. Jawab soalan yang pertama. Okey. Ready soalan yang pertama? Soalan pertama ni cikgu bagi 45 saat lah. 45 saat. Okey, ready? Okey, go. 64,203. 64,203. 45 saat cikgu bagi awak. Yang soalan tadi tu Anur typo ke ataupun memang salah Anur? Typo Daniel. Daniel tadi excited sangat, salah jawapan Daniel tadi. Relax matematik ni kalau dah rasa senang awak kena cool tau. Awak kena cool, jangan terlalu excited. Relax, kena cool je. Kalau terlalu excited nanti memang salah. Okey, tak apa. Kalau memang salah, ingat lepas ni step dia macam mana. Okey, boleh post sekarang jawapan. Okey, jom kita tengok apakah nilai tempat yang paling tinggi. What is the highest place value in this question? 10,000. Ribu. 10,000. So kita keluarkan sampai 10,000 lah. Okey, so ini ini puluh, ini ratus, ini ribu, ini puluh ribu. Okey. So 60. 6 nak letak mana? 10,000. 10,000. 10,000. 4,000. Ribu. 4 dekat ribu. 2. Ratus. 3. Sah. So rumah puluh nak letak apa? Sifar. Letak sifar. So dapatlah jawapan dia 64,203. 642 sifar 3. So itulah cara nak tulis 64,203. Okey, bagus. Semua yang post jawapan semua betul Okey, good job. So itulah dia kita punya kelas hari ini. So macam mana agak-agak awak? Okey ke tak okey? Okey. Senang faham ke susah nak faham? Senang je. Faham. Senang. So awal-awal ni senang. So cikgu harap nanti bila kita dah jumpa soalan-soalan yang susah, kemahiran-kemahiran yang susah, jangan pula awak putus asa. Relax. Kena relax. Sebab matematik ni ada senang, ada susah. So yang mana senang tu kita awak kena study smart. Yang mana senang tu faham, and then kalau nak buat ulang kaji pun buat sekali-sekala je. So kena utamakan yang topik-topik yang susah. So itulah dia kelas kita setakat ni. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Sabtu. Jaga diri, jaga kesihatan. Okay, ada sebarang pertanyaan sebelum kita habis? Tak ada. Okay, tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat. Bye. Alright. Bye-bye.